Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya naftah fasnana fi hadzal sabah bi qiraati min kitab al-Fatihah. Okey, nahnu al-an kan nahnu fil usbu' as-sadis di minggu ke-6 al-usbu' as-sadis wa sanadrus ad-dars as-sadis lah a'dha' al-jisim. A'dha' al-jisim. Okey, a'dha' al-jisim bermakna anggota badan, jismun. Okey, nahnu nastakhdim kalimah al-jisim fi lughatil malayiyah. Hal sami'tum kalimah jasmani. Jasmani min kalimah jisim lah. Pendidikan jasmani dan kesihatan. So jasmani itu berkaitan dengan kita punya badan lah, jisim. Al-jismu. Okay, al-jismu badan lah, bermakna badan ataupun muradif dia al-badanu. Al-badanu bermakna jisim. Al-badanu ataupun al-jasadu. So kita ada 3 perkataan lah. 3 perkataan yang membawa makna yang sama. Al-jismu, al-badanu wal-jasadu. Wa kullu hazihil kalimat Arabiyah wa nastakhdimuha fil lughatil malayiyah. Jisim, badan dan jasad. Semua dah jisim. Jisim dia punya plural ajsam. Badan abadan wal jasad ajsad. Di sini jamak lah, plural. Ajsadun, abdanun, ajsamun. A'dha' ni bermakna anggota badan lah ataupun bahagian body part. Okay, min kalimah adun ni singular lah, satu ahli ataupun anggota. Adun. So dia punya jamak dia a'dha' lah, a'dha'. Anggota badan, a'dha' al-jisim. Okay, wa ana qad wada'tu hazihi al-qa'imah fi Google Classroom wa arju an taktubu ataupun tukmilu hazihi al-jadwalah. Antum kena lengkapkan. Okay, wa sanajid hunaka kalimat kasirah min hazad dars. Minha kita ada asma. Asma ni kata nama lah, asma. Okay, awalan a'dha' al-jisim, anggota badan. Contohnya minha wajhun jam'uhu wujuh, yadun jam'uhu aidin ataupun al-aidi jamak. So kalimah, kalau antum tengok ada sebahagian kalimah yang ada jamak dan sebahagian ustaz tak letak. Kenapa tak letak? Sebab dalam textbook tak ada. So yang ada ni antum kena tengoklah, sebab nanti dalam exam yang ada dalam textbook tu dia akan ditanya dalam exam. Kalau jamak lah, kalau soalan berkaitan dengan jamak dan mufrad, so antum kena tahu. Kalau wajhun jam'uhu wujuh, yadun jam'uhu al-aidi ataupun aidin. Mirfakun, hunaka kalimah mirfakun, ra'sun, rijlun, ka'bun. Ni a'dha' al-jisim. Okay, ba'da zalik hunaka a'dha' al-wajhi, anggota wajah. Al-wajhi, muka lah, al-wajhi. A'dha' al-wajhi minha ainun, anfun, famun, lisanun wa udhunun. Okay, wa hunaka kalimat ukhra, yang lain lah. Contohnya al-wudu', al-adhan, al-nashid, al-riyadah, al-jidar. Okay, wudu', adhan, nashid, riyadah, sihah, majalah. Semuanya kalimah Arabiah dan kita guna dalam bahasa Melayu. Kecuali al-jidar dan juga al-ma'. Al-jidar ni tak gunalah, kita tak guna al-jidar. Al-ma' pun kita tak guna perkataan al-ma'. Kita guna perkataan lain, al-jidar dan al-ma'. Okay, ni kata nama. Okay, ba'da zalik hunaka af'al, masalan ta'al. Ari, tawadda'a ni fi'il amr ataupun command verb, suruh.
Ni kata suruh nanti. Ta'al dengan ari, kata suruh. Yang bawah ni semuanya past tense dan present tense. Madi dan mudhari'. Tawadda'a yatawadda'u min kalimah wudu'. So tawadda'a ni maksudnya ambil wudu' lah. Zahaba yadhabu, ni pun perkataan dah berulang lah. Kita dah jumpa banyak kali ya. Zahaba yadhabu bermakna pergi. Okay, nawa yanwi. Apa nawa yanwi? Nanti kita tengok lah. Nawa yanwi. Ghasala yaghsilu, masaha yamsahu, sami'a yasma'u, masya yamshi, jara yajri. Yang ni kita dah guna kot. Apa sami'a yasma'u. Masya yamshi ni kata baru kot. Jara yajri, nadhara yanzuru, syahada ni kita jumpa. Syahada syahidu, dhaqa yadhuku. Ni kita guna perkataan zauq ataupun zuk. Dalam ni kita guna zuk. Ada rasa zuk. Apa ni? Zaqa yadhuku. Masaka yamsiku, syamma yashmu, istansyaqa yastansyiku. Nadhafa yunadhifu, sa'ada yusa'idu, ahabba yuhibbu, istaraha yastarihu, akala ya'kulu, syariba yashrabu, tamadmada yatamadmadu, kataba yaktubu, qara'a yaqra'u, takallama yatakallamu, nasaha yansahu. Ini kita guna dalam musnad juga. Nasaha yansahu min kalimah nasihat. Raja'a yarji'u. Yang ni yang ingat ingat kita kalau berlaku kematian ataupun apa-apa musibah, kita sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. So yang raji'un belakang tu maksudnya kita semua kembali. So antum ingatlah kalau raja'a, ingat innalillah wa inna ilaihi raji'un daripada raja'a. Tabaha yatbahu, la'iba yal'abu. Okey, habis tak ada. Okay, so ni perkataan yang antum kena tengok lah. Dalam textbook tu dia ulang banyak kali, dia ulang. Tapi benda yang sama. So antum kena tengok yang ni. Kalau lagi bagus antum cuba hafal lah, cuba ingat. Okey, nazar ila al-kitab. Okey, fi safhah al-ula a'dha' al-jisim. Okey, hunaka ra'sun, wajhun, yadun, mirfaqun, ka'bun wa rijlun. Okey, sebelum tu. Okey, naqra' hazihi al-ayah min al-Quran. Al-ayah al-Quraniyah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Awalan faghsilu wujuhakum. Ini yang pertama awalan. Wa aydiyakum saniyan. Wa aydiyakum ilal marafiq saniyan. Salisan wamsahu bi ru'usikum. Yang ketiga lah. Yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain. Okay, so surah ni berkenaan dengan apa ni? Sekarang antum tahu. Ada wujud, ada aidi, ilal marafiq dan ru'us, dan juga arjul ilal ka'bain. Okay, man ya'rif ma makna hazihi al-ayah? Berkenaan dengan apa ni? Dalam ibadat ataupun dalam bab taharah. Pasal apa ni? Kebersihan tubuh badan. Sikit lagi. Sebelum solat kita buat apa? Dalam ni ada perkataan tu. Wuduk. Wuduk. So ya ayyuhalladzina amanu, wahai ya wahai alladzi, orang yang, alladzi. Jadi kalau alladzi tu seorang alladzi. Macam innal ladzina, alladzi ni seorang. Kalau seorang lelaki, kalau dua alladzani. Alladzani kalau ramai alladzina. Kalau sister allati, kalau tu perasaan allati. Allatani, allati ataupun allai. Tu yang biasa kita nampak allazi, allati dan alladzina. So dalam ni contohnya alladzina lah. Ya ayuh, dia masuk yang kita guna masuk yang. Ataupun kalau English dia guna macam dos ataupun siapa-siapalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Amanu min kalimah amana yu'minu, iman. Amana mudhari' dia yu'minu. So daripada perkataan ni adanya perkataan iman. Sama macam aslama. Aslama yuslimu. Daripada yuslim ni ada perkataan muslim. So muslim ni daripada aslama yuslimu jadi Islam. Lagi satu akhlasa. Akhlasa yukhlisu jadi ikhlas. Macam tu je.
Amana min iman. So kalau amana, alladzina amanu maksudnya orang yang beriman lah. Kita semua yang beriman. Alladzina amanu idza ni ketika kumtum kamu bangun daripada qama yaqumu. Qama madhi. So ni pun dia madhi juga tapi untuk antum. Kamu semualah dapat tum ni. Kumtum. Kum ni daripada qama. Wahai orang yang beriman, ketika kamu bangun untuk solat ataupun bangun ke solat ataupun solat lah. Sebelum solat tu farsilu wujuhakum, maka irsilulah ataupun ghasalah ni bermakna basuh. Basuhlah muka kamu. Wujuh ni muka kamu. Kalau kita seorang ada satu wajah lah, tu kalau ramai jadi banyak muka. Sebab tu dia guna wujuh jamak. Kalau satu wajhun. Okay, mufrad wajhun jamak wujuh. So sebab kita ramai kan, antum, so guna wujuh. Wujuhakum ni yang pertama lah. So yang pertama basuh muka. Yang kedua wa aydiyakum, dan juga arsilu aydiyakum ilal marafiq, dan basuh juga tangan kamu, tangan aidi ni tangan kamu sehingga ke siku al marafiq. Okay, marafiq ni daripada mirfakun. Mirfakun singular, siku kan, daripada tangan sampai ke siku. So mirfakun tu kita panggil siku. Kalau marafiq jadi banyak siku sebab kita ramai kan. Marafiq sehingga ke siku. Yang ketiga masaha, dia guna perkataan masaha yamsahu. Wamsahu ni maksud dia sapu. Dia tak sama dengan irsilu tadi. Daripada ghasalah ni basuh. Kalau masaha ni, kalau ghasalah tu kita basuh macam basuh dengan air macam tu lah. Dan kalau masaha ni dia lebih macam, dia lagi simple sikit lah. Macam sapu kepala sikit lah. Wamsahu biru'usikum, dan sapu kepala kamu. Ru'us ni kepala lah. Jadi pada ra'sun. Ra'sun jamak dia ru'us. Dan sapu kepala kamu. Kemudian yang ni arjulakum. Dalam ni dia guna arjul, apa dia dari atas sama macam wujuha, arjula dan juga aidia. Kalau tu tengok dia punya baris ni baris atas, maknanya fi'il sebelumnya ialah fi'il arsilu. Maknanya muka kena basuh, tangan kena basuh dan kaki pun kena basuh. Dan basuh juga warsilu arjulakum, dan basuhlah kaki kamu ilal ka'bain, sehingga ke dua buku lali. Ka'bain daripada ka'bun, satu buku lali. Yang sini kat kaki ni kan, ni buku lali. Ni ka'bun. So kalau ada banyak buku lali jadi ku'um. Kalau ka'bain dalam surah ni dia guna ka'bain, maknanya dua buku lali lah tu untuk sepasang kaki. Ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain. So kalau kita ingat dalam rukun wudu ada 6 kan. Yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Al-wajhu. Yang ketiga al-yad ataupun al-aidi, tangan. Tangan sampai siku. Yang keempat sapu kepala. Sapu kepala sikit. Dan kelima basuh kaki. Kaki sampai buku lali. Last sekali tertib. Apa makna tertib ni? Tertib ni maknanya kita kena ikut turn lah, ikut susunan lah. Maknanya mula-mula sekali kena niat dulu. Lepas tu muka yang kedua. Yang ketiga baru basuh tangan. Keempat baru sapu kepala. Dan kelima last sekali barulah basuh kaki. So kalau kita ikut turn tu, kita ikut susunan tu, maknanya kita dah melengkapi rukun yang ke-6 lah. Baru dikira tertib. Kalau kita tak ikut turn, contohnya kita start wuduk tu kita niat, kemudian terus basuh tangan, lepas tu baru basuh muka. So tak ada rukun yang ke-6 lah, tak ada tertib. So dalam ni dia tak sebutlah pasal niat lah dan tertib. Tapi tertib ni pun daripada ulama dia, ataupun dia istinbat daripada susunan dalam ayat Quran ni. So Allah sebut muka dulu, kemudian tangan, barulah kepala, dan barulah last sekali kaki. So daripada ni pun dah jadi tertib lah susunan. 1, 2, 3, 4 kena ikut. Tambah niat paling awal jadi 5 lah. Dan tertib jadi 6. Okey, ra'sun. Apa makna ra'sun? Okay, ra'sun ni tunjuk dekat mana ni? Rambut ke, kepala ke,
kepala. Kepala. Ra'sun bermakna kepala. Ra'sun. Ini ra'sun. Satu ni. Kalau rambut, kita panggil dia sya'run. 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 Kalau antum nak tahu, kalau dalam Arab, kalau noodles kan, noodle. Kalau dalam Arab kita panggil, ni apa-apalah macam mihun ke, mi ke, maggi kan, kita panggil dia sya'riyah. Sya'riyatun, daripada perkataan sya'run, rambut. So bila sya'riyah ni jadi mi. Itulah mi ramen ke, mihun, mi kuning, mi kasar, mi halus, panggil sya'riyah. Daripada sya'run, rambut. Okay, kemudian yadun. Yang pertama basuh muka kan. Yang pertama basuh muka. Farsilu wujuhakum, ni muka. Muka ni yang kita nampak daripada depan. Kalau kita menghadap orang tu, yang kita nampak tu muka. So dia start daripada ni lah. Sampai sini. Daripada apa? Tepi yang apa yang ada rambut-rambut sikit-sikit tu kan. Sampai dagu. Lepas tu yang ada anak rambut sini. Betul atas sebelum rambut tu. Ke dahi tu. So telinga ni tak termasuk lah. Tak termasuk. Dan dagu bawah. Dagu pun tak termasuk dalam wajah. So kalau nak ambil wuduk tu pastikan yang ni lah. Yang dahi. Lepas tu tepi sampai telinga dan dagu. Bawah ni tak adalah. Dan tak dikira dalam rukun. Sebab dia bukan yang kita menghadap wajah pun. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq kan ni, yadun, tangan lah. Tangan ni yadun. Ilal marafiq ni mirfakun, siku ni, siku. So kalau basuh nanti yang kedua, anggota yang kedua daripada tangan ni sampailah ke siku. Siku. Ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq. Ni al-aidi jamak dia. Tangan ilal marafiq. Ilal marafiq. Okay, kemudian wamsahu bi ru'usikum. Ni ru'us lah, ru'us kepala. Min kalimah ra'sun jadi ru'us. Ru'usun banyak. Ru'usun wa arjulakum, dan juga basuhlah arjul. Arjul tu kaki. Daripada rijlun. Rijlun tu satu kaki. Rijlun, so jamak dia jadi arjul. Wa arjulakum arjul. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bun ni buku lali ni, buku lali. Ka'bun. So, kalau ka'bain tu maksudnya dua lah. Dua buku lali. Sini satu, sini satu. So jadi ka'ban. Lepas tu kalau ada huruf jar sebelum, nanti antum belajar huruf jar. Huruf jar ni kenapa nama dia jar, nanti kita akan tengok kenapa. Antum akan belajar nanti. So antara kesan huruf jar, dia akan tukar lah. Biasa kita kalau musanna kita tambah alif kan. Tambah alif jadi ka'bani. Tapi bila ada huruf jar macam ila, dia akan tukar alif ni kepada huruf ya. So ini ba, tambah ya, tukar. So jadi ka'baini. So ba ni baris atas sama macam ni. Nun pun baris bawah sama. Yang bertukarnya ialah alif kepada huruf ya. Jadi ka'bain. Dua buku lali. Sebab kenapa tukar kepada ya? Sebab ada huruf jar ila. Ni antaranya lah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dah habis. Ini yang paling basic lah. Okay, iqra' an-nasas ma'ajib anil as'ilah ba'dahu. Okay, awalan. Okay. Dalam ni kita ada al-abu ya bunayya ta'al wa arini kaifa tatawadda'u thumma nadhhabu ilal masjid. Dan Yusuf cakap hasanan ya abi. Okay, apa makna ya bunayya? Ya bunayya. Macam dalam surah Luqman kan, ya bunayya aqimis salah. Apa maksud ya bunayya? Ya bunayya tu daripada perkataan dia asalnya daripada ibnun Mungkin tu tak perasan. Dia daripada ibnun campur anak. Dan sepatutnya dia jadi ya ibni. Ibni. Tapi dalam bahasa Arab dia ada panggil macam isim tasghir. Maksudnya kita kecilkan dia. Ni tak payah sentuh lah. Tasghir. So berarti yang dia bertukar jadi bunayya. Betul lah. Ya bunayya. Ya bunayya semakna wahai anakku lah. Ataupun ya waladi, ya ibni, ya tifli, wahai anakku. Ya bunayya ta'al. Ta'al ni maksud dia mari. Ta'al.
Ta'al dia tak ada, ta'al ni dia tak ada past tense dan tak ada present tense. Dia hanya ada fi'il amal je ataupun common verb. So ta'al ni maksud dia mari. Contohnya kalau dalam kelas tu dekat depan lah. So macam belakang sekali tu Luqman duduk belakang sekali. So saya cakap Luqman ta'al ilal amam. Mari depan ta'al. Kalau sister tambah ya lah jadi ta'ali. Untuk Fatimah ta'ali ilal amam ta'al. Sini ayat dia cakap ta'al tu mari. Kam. Ta'al wa ari. Ari ni bermakna tunjuk. Wa arina manasikakum. Apa? Wa arina. Dalam surah apa? Macam kita doa kan. Daripada ara ni tunjukkan, show. Ara madi, mudhari' ni yuri. Yuri dia punya past tense ari. Ini macam kita doaan Allahumma arinal haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami arinal haqqa. Arinal haqqa. Tunjukkan kami kebenaran sebenar-benarnya. Haqqan, arinal haqqa warzuqna. Dan rezekikan. Warzuq. Daripada rezeki, urzuqna ni kami lah. Dan rezekikan kami ataupun bagi kat kami lah. Warzuqna tiba'ah. Bagilah kami dapat ikut kebenaran tu. Tiba'ahu. Ittiba'ah warzuqna tiba'ah. Dan ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dengan sebenar-benarnya dan rezekikan kami untuk kami dapat ikutlah kebenaran tu. Ya, lepas tu Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal, dan tunjukkan juga kepada kami, wa arinal batila, dan tunjukkan kepada kami perkara yang batil. Batilan sebatil-batilnya. Wa arinal batila warzuqna, dan rezekikan kami juga. Bukan maksud rezeki makanan ke apa, maksudnya berikanlah ataupun bagi. Warzuqna jitinabah. Ijtinab ni maksud dia menjauhi. Ijtinabahu. Dan rezekikan kami ataupun jauhikan kami lah daripada al-batil tadi. Kalau yang al-haq tadi kita meminta Allah bagi kita dapat ikutlah. Ittiba' ikut. Ijtinab maksud dia jauh. Wa arinal batila warzuqna ittiba'ah. Warzuqna ijtinabah. So ni nak tunjuk ni lah perkataan ari yang tunjukkan. Show us. Oh Allah, show us the truth. So hari ni maksud dia ayah dia kata dekat Yusuf, mari sini dan tunjukkan kepada ayah, tunjukkan kepada aku hari ni kaifa, bagaimana. Kaifa tatawadda'u min kalimah wudu' lah. Daripada wudu' jadi tatawadda'. Tawadda'a tu jadi dia punya verb. Ni noun, kata nama. So kalau tawadda'a ni dia punya past tense, madi dia mudhari' dia yatawadda'u. So ni maksud dia ambil wuduk lah. Ambil wuduk. Take ablution. So kalau yatawadda'u ni untuk huwa, nanti antum akan belajar pasal fa'il. Tawadda'a ni huwa juga dia. Ni untuk he. Ini pun he juga. Ni untuk past tense, ini untuk present tense. Tapi kalau he dia guna ya. Kalau anta, nanti kita akan belajar, kalau kamu lelaki ataupun dia perempuan ataupun hia, kita akan guna huruf ta. Jadi ta tambah ta kat depan, lepas tu sambung je. Tatawadda'u. Bila mudhari' belakang dia akan jadi baris depan. Tatawadda'u. Kalau madi baris atas, mudhari' baris depan. Tatawadda'u. So ni untuk anta ataupun dia perempuan. So dalam ni kita ayah dia tu bercakap dengan Yusuf. Al-abu yatakallam ma'a Yusuf. Fatatawadda'u huna ya'ud ila Yusuf lah ataupun ila anta, kepada kamu. Wahai Yusuf, tunjukkan mari sini dan tunjukkan kepada aku, kepada ayah, macam mana Yusuf ambil wudu. Thumma, kemudian, dan thumma ni makna dan. Thumma nazhabu, kita pergilah. Nazhab ni nun tu kami. Nun.
Macam ya ni untuk dia, ta untuk dia perempuan ataupun kamu. Lepas tu kita ada lagi dua. Kalau hamzah untuk ana. Atawaddau. Ni untuk saya lah. Atawaddau. Ni saya. Kalau hamzah. Lagi satu kita ada huruf nun. Nun ni nahnu. Natawaddau. Nahnu. So, nun. So macam dalam ni dia guna nadhabu. Nadhabu ni daripada zahaba yadhhabu ni. Zahaba yadhhabu maksud dia pergi. So kalau dia guna yazhabu ni dia lelaki. Dalam teks dia guna nadhabu. Nun tu maksud dia kami lah. So kami dalam ni dia merujuk kepada al-ab dengan Yusuf, ayah dan Yusuf. Okay, kemudian kita pergi ke masjid. Nadhabu ilal masjid. So cakap hasanan. Hasanan maksud dia okey ataupun baik. Baik pak. Hasanan ya abi. Okey ya. Okey. So ni dia nak tunjuklah macam mana dia ambil wuduk. Awalan an-niyah. So kita dalam ni kita ada 6 lah ataupun 5. 6 tu termasuk susunan tu. Ni yang pertama, nombor 1 kan. Awalan ni first lah. Maksud nombor 1. Awalan. Sanian second. Salisan yang ketiga. Salisan. Rabi'an keempat. Last kali yang kelima. So ni dia punya susunan tu kita panggil sebagai tartib. So adanya rukun yang ke-6 iaitu at-tartib. Tartibu. Tertib. Kita guna tertib. Tata tertib. Tertib min kalimah tertib. Maksudnya ikut susunan. Okay. Awalan an-niyatu. Apa makna an-niyat? Okay. An-niyat ni niat lah kan? Nahnu nastakhdim kalimah niat. Fil lughatil malayyah. Niat. Ataupun kalau English dia panggil apa? Intention. Kalau dalam ibadat. Intention kot kan? Intention. Macam I intended to apa-apa nak saya nak buat. Intention. Niat. Okay. So min kalimah niyatun adanya kata kerja nawa yanwi tadi. Kalau kita antum perasan dalam ni. Ada nawa yanwi. Nawa yanwi daripada kata kerja daripada kata niat lah. Niat. So, anwi ni saya niat. Kalau yanwi tu dia. Apa ni? Dia. Dalam teks tu dia guna ana. Anwi. Sebab apa? Sebab Yusuf lah. Yusuf lah. Mewakili Yusuf. Yusuf cakap dekat ayah dia. Anwi an-niyah. Saya niat. Anwi al-wudu'a. Saya niat wuduk. Macam tu. Al-wudu'a. Okay, kalau antum perasan daripada nawa ni. Okay, nawa ni dia punya madhi untuk huwa. Nawa ni untuk huwa. Nawa. Okay, kalau dia perempuan dia akan jadi tambah tak mati. Nawat. Nawat sini hiya. Kalau anta dia akan jadi nawaita. Dia matikan huruf akhir, huruf yang mati, tambah ta belakang. Nawaita. Kalau anti, nawaiti. Kalau ana, dia akan jadi nawaitu. Ni yang kita guna ni. Nawaitu macam kita cakap apa nawaitu hatian, niat. Dalam Melayu kita sebut nawaitu tu maksud dia jadi makna niat lah, bukan makna saya berniat lah, tak. Kalau dalam nawaitu Arab maksud dia nawaitu tu saya berniat macam nawaitul wudu' lillahi ta'ala kan. Nawaitu sauma ghadin. Saya berniat sauma ghadin. Sauma puasa, ghadin besok. Saya niat puasa untuk esok. Tu nawaitu daripada nawa yanwi. Kalau kita guna nawaitu tu dia dah jadi perkataan bermakna niat lah. Dalam bahasa Melayu kan. Nawaitu dah jadi makna niat. Dia bukan lagi makna nawaitu yang saya berniat tu. So ni kita panggil dalam bahasa dia panggil apa? Dia macam perubahan bahasa lah. Dia punya semantik dia dah berubah daripada nawaitu kepada niat. Dia ada banyak lagi perkataan Arab yang asal dia makna lain tapi dalam bila kita pinjam jadi makna lain. Ni antaranya lah dah berubah sikit lah. Tapi dia masih berkaitan dengan niat lah. Cuma dari segi morfologinya tu dia dah berubah sikit. Nawaitu. Okay, yang pertama ana anwi al-wudu'. Saya niat wudu'. Saniyan ana aghsil wajhi. Ma mana aghsil? Ghasala yaghsilu. Daripada fi'il ghasala yaghsilu. Ya dia kalau ana aghsil.
Apa makna arsil? Zakan hazin kalimah sabiqah dah sebut dah tadi. Apa makna arsil? Basuh. Basuh ana arsil wajhi. Saya basuh muka saya, tambah ana. Tambah ya ni jadi saya punya lah. Salisan ana arsil, sama juga ana arsil al-yadain. Al-yadain. Al-yadain ni dua belah tangan lah. Dua belah tangan kepada kedua-dua belah siku. Al-yadain ni kalau antum tengok kenapa tiba-tiba dia jadi huruf ya. Siapa dapat tahu kenapa jadi huruf ya dalam ni? Ni pun sama di al-mirfaqain. Asal dia al-yadani. Kalau dua tangan tambah alif kan, tambah alif nun. So, sepatutnya jadi al-yadani. Sama dengan al-mirfaqan. Asalnya mirfaqun, al-mirfaqu bila tambah dua, bila dua tambah alif nun. Jadi al-mirfaqani. Terus sepatutnya kalau musanna ataupun dual, kita kena tambah alif nun kan, kerana antum ingat. Okay, tapi dalam ni, kenapa dia jadi huruf ya? Kenapa jadi huruf ya instead of alif? Kenapa? Siapa dapat tahu? Ada ilah, Ustaz. Okay, yang ni jadi huruf ya sebab ada ilah kan. Kesan ilah ni dia effect lah. Dia bagi kesan dekat alif tadi, tukar. Okay, kalau yang ni al-yadain ni, kenapa jadi al-yadain? Sedangkan sebelumnya tak ada huruf jar pun. Yang ni tak ada dalam exam tapi just nak bagi tahu je lah. Kita just nak belajar je. Asal antum tak risau lah, tak pening-pening. Siapa dapat tahu agak-agak? Okey, kalau antum tengok kat sini, ana anwi al-wudu'a. Kenapa al-wudu'a? Kalau antum tengok, asal dia al-wudu'u. Ni al-wudu'u baris depan Asal semua perkataan baris depan. Kenapa dalam ni al-wudu'a? Dia jadi apa? So kalau ana ni kita panggil dia sebagai subjek. Kalau anwi panggil sebagai verb. Al-wudu' dia jadi apa? Predikat ke Ustaz? Tak. Predikat ni kalau predikat tu contohnya kalau dia ada subjek saja dan juga predikat lah. Contohnya biasanya dia macam dia letak adjektif kan. Ada letak adjektif. Contohnya budak itu baru. Talibu jadidun. Ni predikat lah. Jadi ataupun kita panggil khabar. Tapi dalam ni dia ada verb dan ada apa ni? SB. Verb kata kerja. Lagi satu apa dia? SBO kan? Pasal ingat tak? Subjek, verb dan objek. Yang ketiga. So, objek ni dia akan ada kalau kata kerja tu kata kerja yang transitif. Kata kerja transitif ni maksudnya kata kerja yang perlukan objek lah. Contohnya saya makan nasi. Saya makan kata kerja nasi akan jadi objek benda yang dimakan. Saya berniat wuduk. Saya subjek, berniat tu jadi verb, wuduk tu jadi kata objek lah, al-wuduk. Macam tu lah. Kalau saya pergi ke sekolah, so pergi tu dia tak jadi kata kerja transitif lah sebab dia tak ada objek. Saya pergi ke. Dalam tu dia akan jadi ana azhabu ila al-madrasah. So al-madrasah tu dia bukan jadi objek lah. Sebab dia ada ila sebelum tu. So dalam ni anwi al-wudu'a. Al-wudu' dia jadi baris atas sebab apa? Sebab dia objek. Memang macam tu Kalau objek dia akan jadi baris atas. Contohnya ni. Ana amsahu. Saya basuh ba'da, sebahagian kepada. So ba'da dia akan jadi baris atas lah sebab objek. Ba'da. So kalau antum puasa macam tu dalam kalau baca Quran tu macam tu. Semua macam tadi lah. Farsilu wujuhakum. Kenapa tak wujuhukum? Dalam ni guna wujuhakum. Sebab apa? Sebab irsilu ni dia punya verb. So wujuh dia jadi objek. Benda yang dibasuh. So jadi wujuha. Sama juga dengan aidiya wa aidiyakum. Maksud dia arsilu jugalah. Cuma dalam ni Allah tak ulang perkataan arsilu sebab kita dah dia panggil apa? Dia ikut je. Aidiya. Betul baris atas sebab dia objek. Aidiyakum ilal marafiq. So daripada baris ni lah ulama dia istinbat hukum. Dia kata
Oh, kalau kaki kita bukan sapu bukan sapu macam kepala, tapi kita basuh juga macam kita basuh tangan. Macam mana dia tahu? Daripada baris ni apa ni? Wujuha baris atas, aidia baris atas. Tapi bila ru'us ni dia jadi baris bawah sebab apa? Sebab ada huruf jar kat sini. So kalau masaha dia ada huruf jar B. Kalau ghasala tak ada Ghasala dia terus jumpa objek. So ghasala al-wajha baris atas, ghasala al-yada baris atas dan ghasala ar-rijla baris atas juga. Maknanya so daripada baris atas ni dia dapat tahulah. Dia dapat tahu bahawa kaki pun kena basuh. Bukan sekadar sapu. Sebab tu basuh tangan, basuh muka, basuh tangan. Sapu kepala, kaki basuh. Sebab daripada baris ni dapat tahulah. So ni macam nak bagi tahu je lah. Baris atas tu dia menjadi tanda untuk objek. So sama dengan yang tadi arsilu al-yadaini. Bila tangan tu jadi objek, kita tak guna ni lah, tak guna alif. Alif nun hanya untuk subjek sahaja. Kalau dia jadi subjek lah. Kalau dalam ni dia jadi objek, so tak boleh guna alif lah, kena guna huruf ya. Arsilul yadain ilal mirfaqain. So al-yadain dengan mirfaqain ni dua-duanya guna huruf ya, tapi dia punya punca dia tak sama. Yang ni sebab objek, yang ni sebab dia berada selepas huruf ja. Yang ketiga, rabi'an ana amsahu ba'da ra'si. Saya sapu sebahagian. Ba'da ni bermakna sebahagian. Ba'da. Contoh kita guna ba'da. Ab'ad. Sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad. Ba'da. Tadi pun. Ba'da sebahagian lah. Some ataupun few boleh few tak. Few boleh guna kat few. Kalau some sebahagian kepala ataupun a part of our head lah. Ra'si kepala. Anam. Khamisan ana arsil ar-rijlain. Ini pun samalah. Ar-rijlain daripada ar-rijla. Ar-rijla ni satu kaki, tapi kita ada dua kaki, so jadi ar-rijla ni asalnya tambah alif nun, tapi alif nun ni untuk subjek tak boleh. Bila objek kena tukar alif kepada huruf ya. Jadi ar-rijlaini. So kalau antum tengok translation, dia punya makna sama kaki-kaki, tapi dari segi perbezaan baris belakang tu bergantung pada dia punya fungsi ataupun dia punya dia punya wazifah dia dalam ayat. Dalam kedudukan tu dia sebagai apa? Sebagai subjek ke, sebagai objek ke, ataupun berada selepas preposition ila, contohnya huruf jar. So yang ni combine pun jadi ya sebab ila, bukan sebab objek lah. Kalau yang ni sebab objek rijlain. Okay. Yang last sekali tertib. So nak dapat rukun ke-6 tu kena ikut susunan tu. Kalau kita tak ikut susunan tu tak adalah rukun yang ke-6. So kita punya wuduk kita batal. La yasihu al-wuduk. Okay, al-abu ahsanta ya bunayya. Okay, bagus wahai anakku. Al-an sekarang. Al-an hayya let us bina. Bina ni maksud dia macam hayya bina ni macam jom lah. Jom kita ke masjid. Ilal masjid. Jom kita ke masjid. Hayya bina ilal masjid. Okey, qabla an nunakish at-tadribat nanzur awalan ila hadhihi al-hiwar. Istami' wa summa raddid. Dengar dan ulang. Tapi antum dengar je lah, tak ulang. Ya bunayya, hal taghsilul udhunaini? Hal taghsilu al-udhunain? Wahai anakku, hal, apa mana hal? Hal taghsil al-udhunain? Ni adawat istifham hal. Apa mana hal? Kita ada hal, kita ada ma, kita ada maza, aina, mata, kaifa, limadha. Mana hal? Adakah? Adakah So hal taghsilu daripada ghasala yaghsilu. Kalau ta ni maksud dia anta lah, sebab dia bercakap dengan anak dia. Ataupun hal anta taghsilu al-udhunain. Maksud apa maksud dia? Al-udhunain. Mana al-udhunain? Udhunun bermakna telinga. Udhunun. Kalau udhunain jadi
dua telinga lah, ataupun dua belah telinga. Tarsil apa dia? Tarsil. Basuh Ustaz. Basuh. Adakah kamu basuh kedua-dua telinga? Naam. Dia cakap, anak cakap, naam ya. Dia cakap, betul lah basuh dua telinga. Naam. Ghaslul uzunain. Basuh kedua-dua belah telinga itu sunnatun ataupun sunat lah. Sunat. Dia bukan rukun lah ataupun bukan wajib. Tak wajib macam yang anggota yang 4 tadi kan. 4 anggota. Yang telinga ni sunat. Asanta ya bunaya hayya bina nadhhab ilal masjid. Jom kita pergi ke masjid. Hayya bisur'atin. Hayya jom bisur'ah ni dengan cepatlah sur'ah. Asma'ul adhan. Asma'u min kalimah sami'a yasma'u. Apa mana sami'a yasma'u? Sami'a yasma'u. Hal sami'tum sawti? Hal sami'tum al-adhan? Uzunun telinga, al-adhan azan lah. So kalau sami'a yasma'u, Mendengar. mendengar lah. Mendengar. Dia sami'a. Dia kalau sami'a yasma'u ni dia maksud dia apa? Dengar lah, dengar je. Tapi kalau nak kata dengar lagu kan, yang tu kita guna istama'a. Ada jadi makna listen lah. Istama'a yastami'u listen. Maksudnya kita memang niat nak dengar. Kalau sami'a ni kita macam terdengar. Kita tak ada pun datang, contoh datang lalu tepi jalan tu nak dengar azan. Tak. Maksud bila selalu tu dah masuk waktu orang azan, kita pun terdengar. So itu makna sami'a lah. Kita tak niat pun nak dengar. Kalau istama'a ni memang kita niat nak dengar. Jadi makna listen lah kalau ni hear kan. Asma'ul azan, saya dengar azan lah. Jom saya dengar azan dah. Simple je dia punya tag simple je. Tak ada banyak sangat. Ki at-tadrib asani. Tu tadi awal ni tadi tadi awal. Ki tadrib asani dha' alamat as-sahih aw alamat al-khata' musta'inan biswar. Okay. So dalam ni dia ada bagi gambar tapi caption dia ni belum tentu tepatlah dengan apa yang gambar tu. Contoh nombor 1 al-wasilu al-yadaini. Okay, sahih am khata'? Arsil al-yadain. Apa arsil? Saya Basuh. Basuh tangan. basuh tangan. So betul tak? Betul. Betul. Saniyan amsahu ra'si. Salah. Salah. So kenapa salah? Isi rambut. Wajahi. Ra'si kepala kepala. So masahan ni sapu. Kalau ni dia basuh tu, dia basuh muka dia. Kita panggil wasilul wajhi ataupun al-wasil wajhi. Kena gambar tu. Yang ketiga ni, al-wasilu wajhi. Betul ke tak ni? Salah. Okay, so yang ni dia tertukar dua ni lah. Dia tertukar. Ni sepatutnya ni kita panggil al-wasil wajhi. Al-wasilu wajhi. Saya basuh muka. Yang atas ni amsahu ra'si. Saya sapu kepala. Yang keempat, al-wasilur rijlain ilal ka'bain. Saya basuh dua al-rijlain ilal ka'bain. Betul tak? Betul. Betul lah. Ni kaki sampai ke buku lali. Betul. Semangat. Ana anwi al-wudu. Betul tak? Saya anwi al-wudu. Ni. Betul lah. Salah. So kalau niat ni kita tak nampak lah. So tak ada gambar pun. Niat ni benda tak nampak. Ni kita panggil al-udhun. Telinga. Al-udhun. Kalau dua, al-uzunain. Nombor 6, arsil yadi. Saya basuh yadi. Apa yad? Siku. Dua tangan. Basuh tangan al-yad. Tangan. Betul lah. Cuma ni dia macam tak lengkap lah sebab dia bagi yadi je. So, sepatutnya arsil yadi ilal mirfaqain. Sampai ke dua sebelah siku, dua siku.
التدريب الثالث املأ الفراغ بكلمة مناسبة من الخيارات. أولا أغسل رأسي أنوي اليدين المسجد. Kalau tengok dia punya perkataan dia ulang je, tak banyak. Ana, apa dia? Al-wudu. So ni dia jadi Anwil. saya anwi, saya niat. Ana anwi al-wudu. Sanian aghsil. Ni jadi noun lah ataupun objek. Aghsil apa dia? Ilal mirfaqain. Al-yadaini. Al-yadaini. Saya basuh kedua-dua belah tangan. Al-yadaini. Al-yadain ilal mirfaqain. Salisan amsahu. Satu je benda yang kita masah ataupun namsah. Roksi. Amsahu ra'si. Saya sapu kepala. So, yang tiga tu wajhun, yadun dengan rijlun. Yang tu kita ghasalah lah. Aghsil. Aghsil wajhi, aghsil yadi, aghsil rijli. Okay. Rabi'an, apa dia? Rijlain ilal ka'bain. Ni verb jugalah. Aghsilu. Aghsilu, saya basuh. Aghsil al-rijlain ila al-ka'bain. Okay. Akhiran nazhabu ila al-masjid. Kita pergi ke masjid. Nazhabu ila al-masjid. Okay. Al-mufradat wa tarakib sami. Sami ni namakan. Name. Namakan a'dha al-wajhi fi hazihi surah. So kita ada ainun. Ainun, lisan, anfun, uzun dan famun. Yang antum tahu bahasanya lisan kot kan? Kita guna macam apa? Ujian lisan. Lisan tu apa lisan? Oral kan lisan. Percakapan. Tapi dalam Arab lisan tu bermakna nastakhdim al-lisan li at-takallum. Untuk bercakap. Lidah. Lidah lisan ikut lidah. So lisan lah. Kita menggunakan lidah untuk bercakap. Lisanun. Okay, lagi. Ainun. Qurratul ain. Apa dia qurratul ain? Penyejuk mata. Mata ain. Macam kita pernah dengar penyakit ain kan? Penyakit mata. Al-ain. Al-ainu. Ainun mata. Okay, lagi. Anfun udhunun famun. Anfun hidung. Anfun hidung. Okay. Al-uzun. Dah jumpa tadi kan? Al-uzun di mana? Telinga. Al-uzun. Al-uzunu. Uzunun telinga. So last sekali. Famun. Famun mulut. Famun. Okay, nantakil ila tadrib al-talisil bainal mufrad wal jam'i. Sesuaikan antara singular dan plural. Okay, ini senang sangat lah. Sebab antum tengok huruf yang sama je kan. Al-wajhu, wujuh. Nampak? Dia punya huruf sama. Dia kalau exam sebelum ni dia bagi table. Dia bagi table, lepas tu ada singular, musanna dan plural. Singular, dual dengan plural. Mufrad, jamak, musanna dan jamak. Biasanya ni dulu lah dia bagi macam ni table. Lepas tu dia bagi contoh sini dia letak wajhun. Wajhun, musanna dia buat wajahan. Sini dia bagi kosong. Antum kena cari sendiri apa dia jamak. Lepas tu contohnya lisanan ni dua lidah. Lisanan. Lisanan ni. Lisanan kalau jamak dia letak al-sinah contohan. Ni kena tahulah apa dia punya singular. Tapi nak tahu senang ni tengok dia punya mufrad, dia punya musanna, kita buang alif nun. Buang alif nun tinggal lisan. So maknanya nak kata dulu payahlah untuk nak tahu jawapan. Kalau nak tahu plural untuk wajhun, dia tak ada bagi jawapan. Kita kena fikir sendiri. Kita tahu, kena ingat. Tapi dalam ni kali ni senang je. Senang je. Dah lah kita belajar perkataan tu. Kemudian soalan pun ditanya daripada textbook kita. Lepas tu dia punya soalan pun macam ni je. Senang. Sesuai je. Cari je. Kalau al-yad, cari ada perkataan yad. Yad ni. Al-ayidi. Tangan. Okay. Antum pula sambung. Al-mirfaku apa jamak dia?
Marofik. Marfi. Ni memang kena betul lah, kalau salah ni tak tahu. Ar-ra'su. Ar-ru'usu. Ar-rusu. Ar-rijlu. Al-arjulu. Aku kelas Al-ka'bu. Al-kum. Itulah. So senang lah, nampak kan dia punya asal. Kaf ain ba. Kaf ain ba. Okay, kalau kaki ada satu benda. Kalau kaki rijlun, dia punya jamak dia arjul. Arjulun. Ada lagi satu benda, rajulun. Rajulun ni bermakna pemuda ataupun lelaki. Dia punya jamak dia rijal. Macam ar-rijalu qawamun 'ala nisaan. Ni jadi lelaki lah. So kalau baris berbeza, makna dia pun bertukar lah. Yang ni rijulun kaki, kalau rajul bermakna pemuda lelaki. Arjul jamak untuk rijulun, rijal jamak untuk rajul. Yang kita tukar lah. Ki imla al-faragh bi kalimah munasibah musta'inan bi surah. Al-misal, contoh. Dia suruh lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Bi kalimah munasibah, perkataan yang munasabah, sesuai. Musta'inan, menggunakan gambar ataupun berdasarkan gambar. Contoh, dia bagi gambar kaki dan ada apa ni, berjalan kot ni. Contoh dia buat ayat al-amshi birrijlain, saya berjalan. Masya yamshi bermakna berjalan. Masya madi mudhari' yamshi. Yamshi. Kalau ana ni saya berjalan. Amshi. Okay, so contoh nombor 1. Asma'u. Asma'u saya apa? Mendengar. Mendengar bi dengan apa? Senang je. Uzunun. Al-udhuni. Bil-udhuni. Kenapa ni? Sebab ada huruf jar bi. Nanti antum belajar lah. Bil-udhuni. Ni apa ni? Anzuru ila. Ni anzuru ni. Anzuru ni. Perbuatan ni anzuru. Maksudnya nazara. Nazara ataupun anzuru bi Ain. aini ke ataupun bil naini. Dua kan? 1, 2. Al-ainaini. Ikutlah. Al-aini ataupun dua mata. Nak senang bil aini je kot. Sebab tadi okay. Adhuku. Apa dia adhuku? Daripada zaqa yadhuku. Dalam Melayu kita guna perkataan zauq. Zauqun. Macam ni tak ada zauq lah. Tak rasa zauq. Zauq. Rezeki kan. Ada rasa zauq. Itu masuk rasa lah. Azuku, taste. Rasa. Saya rasa dengan Lisan. bil lisan, dengan lidah. Bil lisani. Rabian, amsik. Amsik ni maknanya pegang. Amsik, masakan. Dia kalau waktu imsak kan kalau puasa kita ada waktu imsak. Waktu imsak ni kalau ikutnya tak kena lah. Bukan tak kena, maksudnya imsak tu maksud dia tahan. Puasa tu sendiri maksud dia menahan. Maksud puasa tu sendiri maksud dia menahan. Imsak maksud dia menahan daripada buat perkara yang membatalkan lah. Maksud dia macam kita pegang. Tahan pegang. Amsik. Imsak. Sekarang masaka yamsiku maksud dia masaka, bukan masaka Jepun tu. Masaka. Amsik, masaka yamsiku maksud dia pegang. Amsik bi apa ni? Amsik, saya pegang dengan al-rijli ke al-uzuni. Apa ni? Yadun. Yadun, dia akan jadi al-yadi, bil yadi. Bil yadi. Asyummu ni bau. Syamma yashummu. Bukan shimi-shimi. Syamma yashummu maksud dia ada bau kan. Ni hidung dia. Menghidu. Menghidu. Asyummu bi Anfi. Al-anfi. bagus. Al-anfi. Sebab ada bi. Saya menghidu dengan hidung. Bil anfi. Kita rabi' lahis. Lahis ni perhati, observe.
Observe and then write down. Kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Okey, dia bagi dua perkataan. Dia bagi verb satu, amsahu, dan dia bagi satu anggota badan lah, ataupun kata nama. Pun dia verb, kata nama. Contoh dia buat. Arsil. Kalau tu dekat sini, amsahu dia guna hamzah. Sebab hamzah ni untuk saya, ana. Betul dia guna sini, ana. Kalau ni namsahu, verb sama masaha, tapi dia punya depan dia tak sama. Yang ni dia bagi nun. Nun tu untuk nahnu. Sebab tu sini dia buat nahnu. So tu membezakan lah. Depan dia tu membezakan dia punya subjek untuk siapa. Hamzah untuk saya, nun untuk kami. So bila saya ni seorang, so belakang dia pun dia akan jadi singular lah. Ni jadi singular. Dia guna ra'sun. Kalau ru'us ni dah jadi plural sebab ramai. Sebab tu dalam ni jadi wajahi. Daripada wajahun jadi tambah ya. Kalau wujuh jadi jamak lah. Kemudian kalau kami punya ataupun kita punya, dia guna huruf nun alif. Sini kalau saya punya huruf ya mati, tambah di belakang tu. Kalau ni tambah nun alif untuk kami. Macam tu lah. Cantum cuba tukar. Amsahu dan ra'sun. Okay, cuba buat. Start dengan ana dulu. Ana. Yang ni, kalau ni start dengan nahnu lah. Nahnu. Okay, kemudian letak dia punya verb tu. Ni dia buat aksil lah. Ni ambil amsahu. Ana amsahu. Ana amsahu, kemudian wajahi. Okay, macam mana nak tulis ra'sun ni, tukar rupa dia macam wajahi. Macam mana? Macam mana baris dia? Tambah ayat kat belakang. Tambah ya. Okay, sin apa baris sin ni? Baris bawah. Baris bawah berapa? 2, 1? 1. Satu. Dia hilang tanwin lah. Tanwin tu hilang kenapa? Sebab dia bersambung dengan saya ni. Dia hilang. Jadi ni raksi. Bukan raksun ana, bukan kepada saya. Maksudnya raksi kepada saya, raksi. Ni nahnu, tulis balik. Nahnu namsahu. Yang ni ru'us. Tambah apa? Nun alif. Na. Na. Kuna. Sin apa baris sin? Atas ke, depan ke, bawah ke? Beratas. Kenapa beratas? Betul tapi kenapa? Sebab ikut ni ke? Betul lah beratas, betul. Tapi kenapa beratas? Ingat tadi, kenapa beratas tadi kita bincang tadi panjang ni. Kenapa beratas? Kalau dia objek Ustaz. Betul, dia objek. Tu paling basic kan dalam struktur ayat. Nanti kita belajar kot. Kita belajar pasal sentences. Dia memang struktur yang paling basic lah. SVO ataupun VSO. Arab dia boleh terbalik. Dia boleh buat SVO ataupun VSO pun boleh. Tapi kena ingat kalau yang belakang ni beratas ni biasa memang untuk objek je. Beratas. Okay, kalau kita baca surah Fatihah kan. Ihdinas sirah. Ihdi ni daripada hidayah. Maksud dia bagilah hidayah ataupun tunjukkan. Tunjukkan kepada siapa? Kami. Yang ni tunjukkan ni Allah lah. Maksud kita suruh Allah tunjukkan Allah, dia akan jadi subjek. Sebenarnya ada Allah lah. Allah sebagai subjek. Kami ni dia jadi objek lah. Objek yang pertama. Kemudian ihdina tunjuk apa? Tunjuk apa kat kami? Tunjuk as-sirat al-mustaqimah. Jalan yang lurus. As-sirat ta. Apa ni? Ta bari atas. Sebab apa? Sebab dia pun jadi objek. Objek kepada fa'al ihdi tadi. Ataupun hadayahdi. As-sirat al-mustaqim. Ya, mustaqim pun bari atas sebab dia jadi adjektif kepada as-sirat. As-sirat ni jadi objek lah. Jadi bari atas sebab apa? Sebab dia objek. Contoh as-siratal mustaqim. Kalau kita buat as-siratu jadi salah. As-siratu ataupun as-sirati jadi salah. Kena baca dengan as-sirata pada atas sebab dia objek. Sama macam ni lah. Namsahu ru'usana.
Okey, sambung lagi. Yang ni unadzifu rijlun. Mula tambah dulu ana. Anak sini tambah nahnu. Lepas tu ulang je balik. Ambil je kata verb tu ana unadzifu. Okey, rijlun macam mana ni? Ni Ridley Ustaz. Rijli. Okey, bagus. Rijli. Ini nahnu nunadzifu. Arjul. Tambah apa? Arjulana. Arjula. Nah, okey bagus. Jadi la sebab apa? Sebab dia objek. Arjulana bagus. Yang ni kenapa rijli ni lam ni tak jadi baris atas sedangkan dia pun objek. Kenapa tak jadi baris atas? Siapa tahu? Kan dia objek kan, sepatutnya jadi irregular lah. Irregular. Kenapa dia jadi baris bawah? Sebab yang Bana. Bana. Betul, sebab dia sebab dia sambung dengan ya. Bila dia dah sambung dengan ya ni dia jadi berebut baris lah. Irregular ni asal baris atas tapi dia pun nak baris bawah juga sebab dia ya. Ni dalam bahasa Arab kita panggil dia istighal istighal mahalli, berebut tempat. Istighal al-mahalli. Yang ni nak bagi atas, yang ni nak bagi bawah. Selalu dapat ke ya lah. Irregular. Irregular. Tapi kalau ikut sama lah, dia pun baris atas juga sepatutnya. Tapi sebab dah berebut dengan ya, kita bagi kat ya lah. Okey, ni antum buat daripada awal. Apa ni? Amsik kitabun. Apa? Nak tulis apa ni? Cuba buat ayat full lah. Amsik dengan kitabun. Namsiku kutubun. Sama macam tadi je. Dah. Sebut nama. Cari yang jarang apa. Zafif Zali. saya Ustaz. Sekejap sebelum tu. Yang tadi yang rajin jawab tu siapa? Tak tengok Google Meet. Siapa rajin jawab dia? Sebelum ni tu, siapa yang kita bincang ni? Siapa sebut banyak? Siapa? Yang sebut, yang banyak jawab tadi. Nak tahu, nak kenal nama je. So nanti Ustaz tak pilih nama tu, pilih nama lain. Tak ngaku siapa? Adam Nuruddin Yang lagi seorang yang semangat tu siapa nama dia? Ada hari. Adam Haris. Mana Adam Haris? Saya Ustaz. Tak lah. Okay, macam suara. Okay, Adam Haris dengan Adam Nuruddin. Okay, so Ustaz tanya orang lain lah. Okay, Zafif, cuba bawa jawab yang ni. Nombor 3 ni. Amsikun dengan kitabun. Macam mana ni tulis? Amsikun. Sebelum tu? Anak amsikun. Okay, anak amsiku. Kitabi. Okay, bagus lah. Kitabi. Okay lah. Boleh jawab. Okay, faham lah. Kalau Adam Haris tu, tadi dia jawab. So, takut dia seorang je faham. So, Adam Haris, rehat dulu lah. Kitabi. Pergi minum kopi ke balik. Okay. Ustaz panggil Adam Azra'i. Ramai nama Adam. Adam Azra'i ni. Namsiku kutubun. Nahnu namsiku kita kutubana. Okay, bagus Kutubana. Kutubana. Okay, bagus lah. Antum faham lah. Cuma antum tak respon dia. Sebab apa? Sebab Adam dah Adam paling laju. Apa panggil lagi lah? Ahmad Fakhri. Ni. Usaidu ummun. Ana usaidu ummi. Ana usaidu ummi. Okay, bagus lah. Okay, memang betul lah. Okay, antum boleh faham. Okay, nusaidu ummahat. Siapa orang lain? Siapa lah? Selain Adam Nuruddin dengan selain Adam Haris. Macam mana? Nusaidu ummahatun. Saya Ustaz.
Siapa? Adham. Ahmad Adham lagi. Nahnu nusaidu ummahatana. Nahnu nusa'idu ummaha. Okey, yang ni dia ada masalah sikit. Ummahatana dia tak jadi ummahatah, jadi ummahatina. Ni kalau perempuan, nanti kalau kita belajar dalam dah belajar yang apa yang jamak muannas salim tu. Jama'ul muannas as-salim. Ini yang jamak perempuan tu yang tambah alif ta belakang tu. Contohnya muslimat, muslimat, mukminat. Yang semua ada alif ta tu lah. Mukminat. Apa lagi? Ummahat. Yang alif ta. Okay, yang ni yang alif ta ni dia hanya ada baris depan dan baris bawah. Dia tak ada baris atas. So kalau dia objek dia jadi baris bawah. Ni dia special case lah yang alif ta. Kalau yang lain semua baris atas. Macam tadi arjula, kutuba. Maksudnya jadi ummahatina lah. Ni satu je. Okay, syukran Adham. Okay, lagi. Uhibbu ukhtun. Siapa nak? Ana Okay, Adam Arif. uhibbu ukhti. Okay, ana uhibbu ukhti. Apa makna dia? Saya apa? Ahabba yuhibbu apa makna? Ahabba yuhibbu. Suka tak? Suka ataupun sayang lah. Sayang. Ukhti saya punya. Abang. Abang. Kakak. Kakak Kakak. Abang, akhi. Akhi abang. Ya akhi, ya ukhti, sis. Okay, Nuh ni last sekali. Ya, Ustaz. Okay. Nahnu nuhibbu akhawatina. Okay, nahnu nuhibbu akhawatina. Tina. Bagus akhawatina. Bagus Kalau sepatutnya akhawatana kan. Tapi sebab dia ni alif ta, so jadi akhawatina. Kalau alif ta dia tak ada baris atas saja, jadi baris bawah walaupun dia tu objek. Ni pun walaupun dia objek dia jadi baris bawah. Ki at-ta'bir wal kitaba ajri hiwaran ma'a zamilika kama fil misal. Ni saya tak larang lah nak suruh antum buat selalu dalam Google Docs kan. So kita bincang je lah. Yang ni tak ada yang apa yang nanti yang ni yang untuk ni sepatutnya kita kena practice untuk ni untuk oral test. Nanti oral test dia akan suruh antum kena buat. Nanti ada 2 soalan tu. Kan 10 markah, 5 markah untuk buat hiwar ataupun dialog. Antum kena sembang kawan. Yang kedua nanti dia akan bagi gambar dan antum kena cakap tentang gambar tu. Kena buat ayat tentang gambar tu. Sebab tu Ustaz suruh antum buat Google Docs tu yang sebelum ni tu. Tapi tak sempat nak check. Nanti Ustaz check, Ustaz bagi balik. Cuma ni kita bincang je lah Okay, contoh talibun ataupun talibah lah. So ni talib A, talib ba, talib B. Hal tasma'ul azan? Adakah kamu dengar azan? Na'am asma'ul azan. Jawab je lah. Ni tasma'u ni anta. Kalau ana asma'u nak jawab. Saya asma'u. Anta tasma'u. Kalau tasma'ina dia tambah lagi ya dengan nun ni untuk anti untuk sister anti. Kalau kita tanya talibah, kalau kita tanya sister, contohnya Adam bercakap dengan Adibah. Adam tanya Adibah, Adam akan guna tasma'ina. Hal tasma'ina al-azan? Ya Adibah. Adibah cakap asna'am asma'ul azan. Hal tawadda'ta? Tawadda'ta ni belakangan kita tengok dia berakhir dengan ta. Ta maknanya untuk anta lah. Anta. Kalau ti jadi anti. Kalau kita tanya Luqman hal tawadda'ta? Dah kamu dah wuduk ke? Kalau tanya Adibah, hal tawadda'ti? Belakangnya ti. Tu na'am tawadda'. Tawadda'tu. Tu ni untuk anak lah. Kalau kami tawadda'na. Nun alif. Nun alif untuk kami. Tawadda'. Kaifa tatawadda'u? Macam mana kamu berwuduk lah. Kaifa anta tatawadda'u? Ataupun kalau sister, kaifa tatawadda'i? Kaifa tatawadda'i? Bagaimana kamu mengambil wuduk? Ni kalau sister lah.
kaifa tatawadda'ina. Tambah ya nun kalau tanya libah. Okey, awalan. Okey, apa yang pertama? Maza naf'al awalan. Ada 5 dia kan? Aghsilu yadain. Al-Ghsilu Yadain tu nombor 3. Kalau nombor 1 dia tak jadi tertib lah. Ania tu. Al-Ghsilu al-Yadain ilal basuh tangan juga. Tangan sampai apa? Mirfaqaini. Ilal mirfaqaini. Bagus. Ilal mirfaqaini. So kalau niat tadi apa dah niat? Apa verb untuk niat? Niat tu kata nama. Cuba ingat balik. Tangan buku apa dia? Anwi. Anwi. Anwi saya niat. Niat apa? Anwi Wudu'a. al-wudu'a. Bagus. Al-wudu'a. Okey, ada apa Adam Haris kalau nak jawab je. Itu tadi je. Isanian apa lagi? Anwi al-wudu. Selepas wudu, selepas niat buat apa? Siapa nak sebut yang nombor 4 ke nombor 5 pun boleh. Sebut je. Yang kedua, ana asilu wajhi. Aghsilu wajhi. Wajhi. Nombor 4. Anggota pertama muka, anggota kedua tangan, yang ketiga dan keempat. Apa? Amsahu ba'da ra'si. Amsahu ba'da ra'si. Okay, bagus. Sapu sebahagian kepala. Okay, last kali. Last kali sama Arsilu juga. Dia sama. 3 anggota badan kita rasala. Arsil. Arsil apa? Last kali. Rijlaini. Ar-rijlaini ilal Ka'baini. ka'bain. Okay. Ahsantum ilal ka'bain. Arsil ar-rijlaini ilal ka'bain. Ahsanta, hayya bina nazhab ilal masjid. Hasanan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ad-din tu agama. Okay, ratib al-kalimat litakuna jumlatan mufidatan. Okay, waladun Yusufu salihun. Okay, cuba cari subjek dulu, subjek. Akan ada subjek dan juga predikat. Mana subjek? Subjek dulu, lepas tu barulah predikat. Predikat ni dia akan ada satu predikat. Lepas predikat akan ada satu adjektif. Apa adjektif tu? Subjek ni, kalau subjek, biasanya dia akan bagi nama orang. Apa? Nama khasan. Nama khas. Ataupun dia akan bagi alif lam. Contohnya, at-talibu ke. So dalam ni mana satu subjek? Yusuf. Yusuf Yusuf. Okay, kemudian apa dia punya khabar ataupun predikat? Waladun. Waladun. So Saleh dia akan jadi sifat lah. Yusuf seorang anak yang saleh. An-Nashida. Apa ni? An-Nashida. Al-Ummu baris depan tasma'u. Okay, ingat susunan dan S, V dan O. Al-ummu Al-Ummu. An-nashida. Tasma'u. 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 An-nashida. An-Nashida. So selain kita tengok daripada makna dia, kita tengok daripada baris lah. So kalau baris depan tu dia akan jadi subjek. Kalau ni antum kenal dia nampak dia ada ta ni kan. Betul belakang dia bagi depan. Ini mudhari' ni, fi'il mudhari' ataupun present tense jadi verb.
An-nasyidah bari atas dan alif lam bari atas. So dia dikira noun dan juga objek. An-nasyidah. So kalau antum buat an-nasyidah kat depan salah lah. So kau tengok makna dia, ibu mendengar lagu. An-nasyid tu makna lagu. Nasyid tu lagu tak semestinya lagu tu lagu Islamik ke tak. So ikut lagu rap ke apa ke semua termasuk dalam nasyid lah. Lagu English kan semua nasyid. Dari segi bahasa semuanya nasyid. Cuma kita dekat Malaysia nasyid tu kita lebih associatekan dengan lagu-lagu ketuhanan lah ataupun lagu-lagu Islamik. Okay, at-talibu ar-riyadata yuhibbu. Ini pun sama juga. Mana satu nak start? Ni bagi depan, ni bagi atas. Ni At-talibu. okay, at-talibu yuhibbu ar-riyadata. Ni sukan Pelajar itu suka sukan ataupun suka riyadah. Al-wajha tagsil al-bintu. Al-bintu. Al-bintu nombor 2. Tagsilu al-wajha. Yang kelima yashummu bil anfi al-insanu. Al-insanu Al-insanu yashummu shummu bil anfi. Okey. Senang je nak tengok mula-mula nak tentukan subjek, tengok baris depan. Soal umum baris depan Yusuf nama orang. At-talibu bagi depan, alif lam bagi depan, lepas tu al-bintu bagi depan, al-insanu bagi depan. So dia nombor 1. Okay, so ni kalau kita ikut susunan SVO lah, kita ikut S dulu, V dulu, baru O. Tapi Arab, kalau SVO yang ni kita panggil sebagai kalau subjek ni isim dia panggil jumlah ismiyah Jumlah ismiyah. Maksudnya jumlah tu ada penayat tu bermula dengan isim. Isim lah. Tapi Arab pun dia ada lagi satu kita panggil jumlah fa'iliyah. Kita boleh juga mulakan dengan fa'il. So boleh kita buat V dulu barulah S barulah O. Yang penting O belakang sekali. So kalau ni yang kalau nombor 1 tak ada sebab dia tak ada verb tak boleh. So memang kena kekal macam ni. Kalau nombor 2 kita boleh nak buat tasma'u dulu. Tasma'u al-ummu an-nasyidah. Ni pun boleh. An-nasyidah contoh. Ni pun sama. Yuhibbu at-talibu ar-riyadah. Tagsil al-bintu al-wajha. Alas sekali yashumu al-insanu bil anfi. Yang penting dia punya belakang tu. Yang penting belakang tu objek lah. Objek ataupun huruf jar dan isim selepas huruf jar. Okey, last kali yang ni nombor. Yang ni huruf jar ni antum belajar dengan Ustaz Zaim. Okey, nombor dairatan haula al-arqam al-munasibah lil kalimat thumma insahha kama fil misal. Ni dia suruh antum bulatkan. Okey, dia akan bagi satu ayat nombor dalam tulisan dan dia suruh bulatkan mana satu yang betul, yang tepat lah. Okey, ni kalau nombor yang puluh-puluh, senang je kalau puluh-puluh. Besar tak sangat nombor kan? Okay. Yang pertama pasal sa. Ataupun nombor sa lah, nombor 1 sampai 9. Yang kita ada wahid kan? Wahid isnani. Wahid isnani salasa arba'a khamsa 5 sitah 6 sab'a 7 samaniyah 8, 9, 10. Jadi paling basic tu kena ingat kena tahu. Wahid masuk 1, wahid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ni nombor sa. Okay, kalau nak jadikan puluh, macam tu ada 45 kan, 45. So nampak nombor 4 ni dah jadi 40 kan. Ni 50, 30 lagi. Kalau ada 60 ke 80 ke yang nak jadi puluh tu senang juga. Kita hanya tambah waw nun dekat belakang. Contoh kalau letak sini dia buat waw nun. Waw nun. Okay, so kalau 10 dah ada asy'arah lah.
Kalau 20 lain sikit 20 dia ambil daripada asyara jadi ishruna. Ni je nombor 20. Kalau 3 antum ambil salah buang tak marbutah jadi salasanian tambah waw nun. Salasun. Kalau 4 buang tak marbutah jadi arba'un. Yang ni 40 lah. Kalau 5 buang tak marbutah jadi khamsuna. 6 buang tak marbutah jadi sittuna. 7 sab'una jadi 70. 8 samanuna. Buang buang tak. Samanuna 9 jadi tis'una 90. Kalau 10 tak ada jadi 100. 100 kita panggil mi'ah. So setakat ni ingat salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Ni kalau 10 lah. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, so kalau nak tambah 5 belakang, letak je. Contoh kalau 45 kan. So kalau 45, letak 5 dulu. Khamsah. Lepas tu tambah waw dan. Jadi Arab ni dan. Waw. Mana 40 45. So ambil 40 ni. Arba'ah jadi arba'un. Jadi khamsah wa arba'un. Macam tu je. Kalau nak buat 61. Okey, kalau 1 apa tadi? Wahid. Tadi wahid. Lepas tu tambah waw. 66 daripada sitah. Buang tak marbutah tambah waw nun jadi sittun. Wahid wa sittun. So jadi 60. Okey, so kalau ni wahid wa khamsun. So dia bulat dekat 51. Kalau ni isnan wa khamsun mana satu? 24 ataupun 52? 52. 52 kan? Ni salasata wa khamsun. 53. 53. Nampak? Dia semuanya khamsun kan? Khamsun. So 50 lah. 54 arba'. Ni 55. Ni sittah wa khamsun. 56. 56. Sab'ah wa khamsun. 57. 7. Samaniyah wa khamsun. 8. Tis'ah wa khamsun. 9. Ni sittun. 60. 60. Nah lihat, nanti yang rasanya kalau next chapter macam tu juga. Dia ni kalau ni kita minggu 6. So minggu 6 ada daripada 50 sampai 60. So lepas ni mungkin daripada 61 sampai 70 kot rasanya. Betul. So dia tak lari jauh sangat pun. Tapi yang ingat yang ni je, dia punya basic macam tu je. Tambah waw nun je kalau nak jadi 10. Okay, intahina naktafi bihazal qadri. Yani huruf al-jar antum satadrusun ma'al Ustaz Zaim. Lepas tu yang ni jangan lupalah antum kalau boleh lagi bagus antum print lah. Kalau siapa ada printer antum print. Kalau tak ada printer antum ikutlah type komputer ke nak badat teka tak kisah. So cuba ingatlah perkataan ni. So yang kita bincang tu ingat balik apa makna zaqa ya zuq, apa makna masaka yang suku. Nanti tulis dalam antum punya nota. Okay, naktafi bihazal qadri. Okay, untuk esok nak buat apa? Kelas esok. Antum dah siap ke belum yang apa family tree tu? On the way, Ustaz. On the way Tengah buat. So family tree tu kena hantar sebelum hari Ahad. Ahad ni last So ada dalam seminggu je lah. Okay, so untuk kelas esok, Ustaz ingatkan Ustaz nak bagi masa ke antum bersiapkan je lah. So esok kelas esok, cuba siapkan lah. Kelas esok tu nanti tak ada kelas, Ustaz akan on Google Meet je. Ustaz akan standby. So kalau antum dah, contoh antum dah buat sikit kan, lepas tu nak tunjuk betul ke tak, nanti antum boleh share screen lah. Antum join je Google Meet tu, link Google Meet, masuk, lepas tu tanyalah. So kalau ada soalan antum tanya, kalau tak ada, tak adalah. Ustaz tunggu je. Tapi tak wajib lah, tak wajib masuk. Kalau nak masuk tanya, boleh. Kalau tak nak pun, kalau tak ada pun tak apa. Betul lah. Okay, nantahi bi qira'at tasbih kafarah wa surah al-Asri. Boleh panaskan. Sekejap nak ambil attendance jap. Ambil attendance tu macam